لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat apa mak? 66. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita mudzakarah ayat 66 sehingga ayat yang ke-70 surah An-Nisa. Qala Allah Ta'ala walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Shadaqallahul azim. Firman Allah, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarkanlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil daripada mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, nescaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah kurniaan dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Alhamdulillah tuan-tuan. Ayat yang ke-66 sampai kepada ayat yang ke-7 yang baru sahaja dibacakan tadi adalah merupakan sambungan kepada ayat 65 dulu yang mengisahkan kepada kita tentang orang kena terima Nabi secara sepenuhnya. Dalam ayat 65 dulu kisah di mana sahabat Nabi berebut tali air yang menyebabkan Nabi SAW memberi keputusan, tapi setengahnya tak terima apa yang disebut oleh Nabi. Maka turun ayat 65 itu di mana Allah kata fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maknanya seorang itu tak dikatakan beriman sehingga dia menjadikan Nabi itu sebagai pemutus segala masalah. Mana apa-apa rujuk kepada Nabi. Maka dalam ayat dulu kita telah membicarakan bahawa Nabi adalah makhluk yang wajib diimani dan ditaati apa segala kenyataan perkataan dia dan segala perintah dia. Kalau tidak, maka seorang itu tidak dianggap beriman. Baik, itu dalam ayat 65. Sekarang ni ayat 66. Ayat 66, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita satu prinsip orang beriman. Prinsip orang beriman ni dia wajib taat. Jadi Allah kata apa? Walau anna katabna alaihim, kalaulah kami, yakni Allah, mewajibkan kepada mereka uqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Maknanya kalau bunuh diri itu datang daripada Allah Ta'ala, ataupun ukhruju min diyarikum, atau keluarlah daripada kampung kamu. Allah kata apa? Ma fa'alu. Nescaya ramai tak akan buat. Maksudnya apa? Ayat ini sambungan daripada dulu. Dulu tu Allah kata Nabi Muhammad tu seorang Nabi yang Allah Ta'ala pilih, cakap dia dan keputusan dia wajib taat.
cakap dia. Itu pun ramai yang tak taat. Jadi ayat malam ni disebut, kalaulah bunuh diri itu datang daripada Allah perintahnya, ataupun keluar kampung tu, meninggalkan kampung tu satu perintah daripada Allah, Allah kata ma fa'alu. Ramai yang tak buat. Kan? Ramai yang tak taat. Mana tak taat? Tak taat perintah Allah. Maknanya nak menggambarkan kepada kita, mentaati perintah Allah Ta'ala itu adalah bukan benda yang senang. Kalau Nabi arahkan kita taat kepada, kalau Allah arahkan kita taat pada Nabi, Nabi itu manusia, pun ramai yang tak ikut. Ini kalau datang satu perintah daripada Allah, datang satu perintah daripada Allah Ta'ala, umpama perintah itu apa? Uqtulu anfusakum, bunuh diri. Pun ramai tak ikut. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Walau annahum fa'alu, kalau mereka itu buat ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu lebih baik. Maknanya benda ni, kalau perintah tadi tuan-tuan, bunuh diri itu datang daripada Allah, bukan daripada manusia. Tadi Allah kata ramai tak buat. Tapi kalau yang ikut, itulah orang yang patuh. Contoh kisah macam mana? Kisah macam ni tuan-tuan. Contoh, Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim mimpi apa? Disembelih Nabi Ibrahim, disembelih Nabi Ismail. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu. Wahai anak aku mimpi, aku sembelih engkau. Aku sembelih engkau. Maza tara? Apa pandangan kau pula? Asal mimpi datang daripada Allah kepada Nabi Ibrahim, diceritakan kepada Nabi Ismail. Maza tara? Engkau punya pandangan apa? Nabi Ismail ni bila dengar perintah tu daripada Allah, suruh sembelih dia. Maka Nabi Ismail kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buat yang diperintahkan oleh Allah. Suruh buat. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kau akan tengok aku ni sabar menanggung satu perintah daripada Allah. Maknanya cerita pasal bila kata sembelih anak tadi tu mesti mati. Kan? Dibunuh. Tapi dalam ayat tadi menyebutkan perintah tu datang daripada Allah, bukan datang daripada Nabi Ibrahim. Tapi anak dia bila dengar perintah Allah Ta'ala tadi, menerima dan patuh. Itu contoh. Tapi dalam ayat ni dia ceritakan kalau contoh ini bukan kena pada Nabi Ibrahim, bukan kena pada Nabi Ismail, kena pada kita semua ni, nescaya ramai orang tak ikut. Yang itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kita boleh faham kat sini, nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu bukan satu benda yang senang. Contoh, kalau tadi saya bagi contoh tu, ni contoh hak lain. Contoh lain ni tuan-tuan, ni yang dalam bulan Syawal ni. Kan? Allah kata dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kamu bila puasa habis 30 hari, terbenam matahari terakhir Ramadan, naik Syawal, naik bulan Syawal. Maka Allah kata walitukabbirullah, kamu kena bertakbir. Berapa ramai yang ikut perintah takbir tu? Malam raya tu, berapa ramai? Banding dengan bakar mercun. Tak, ni contoh. Tadi disebutkan mentaati perintah Allah bukan satu benda yang mudah. Jadi kalau kita duk tengok Quran sendiri sebut tu, yang saya sebut tadi dalam ayat Quran, kalau akhir Ramadan 30 Ramadan matahari terbenam, naik bulan Syawal. Naik bulan Syawal maghrib, malam tu Allah sebut sini Quran walitukabbirullah, kena takbir. Tapi kita buat macam mana? Bakar mercun. Kan tak kena. Yang Allah Ta'ala suruh lain, yang kita buat lain. Jadi maknanya itu kita dah boleh nampak gambaran. Gambaran apa? Betapa berat nak melaksanakan perintah Allah. Tu berat. Kadang-kadang bapak dia boleh buat, anak tak boleh buat. Kadang-kadang bapak dia mampu buat, cucu tak mampu buat. Kadang-kadang suami boleh buat, isteri tak mampu nak buat. Contoh, kan pagi raya suruh sembahyang, betul tak? Isteri kita siapkan baju, siap setrika, suaminya, anaknya, dia tak sembahyang. Dia cuma siapkan je. Tak gitu? Oh tak, sembahyang, alhamdulillah. Kan? Tapi kebanyakannya dulu gitulah. Kan? Oh, siapkan bang, dah siap ni baju.
maka pergilah. Isteri tak sembahyang, nyambung masak. Kan tak berapa, bukan tak berapa, memang tak kena lah. Walaupun sembahyang tu sunat, walaupun sembahyang raya tu sunat, tapi orang perempuan kena tak buat? Kena buat. Tak adalah dalam Al-Quran mengatakan ataupun hadis Nabi kata sembahyang raya ni orang lelaki je, tak ada. Bahkan ada hadis yang sahih pada zaman Nabi, orang perempuan disuruh pergi sama-sama pergi sembahyang raya dengan khutbah raya, dan pula raya sembahyang tu pula dibuat pada tempat tanah lapang. Untuk siapa? Untuk orang perempuan pun boleh dengar, boleh datang sekali dan boleh dengar sekali. Itu yang ada dalam zaman Nabi SAW. Tapi kita tengok hari ni lain orang buat. Jadi maknanya saya bagi contoh-contoh tu nak menggambarkan kepada kita bukan senang nak melaksanakan perintah Allah. Kalau tak ada ilmu, kalau tak ada tarbiyah, kalau tak ada latihan, confirm memang tak buat. Kalau ilmu tak ada, latihan tak ada, tarbiyah tak ada, memang tak buat. Tarbiyahnya apa? Yang biasa dalam adat biasa kita buat. Nah itu dia. Itu sebab ayat ni tuan-tuan kena faham elok-elok bahawa mendukung perintah Allah itu adalah satu tanggungjawab, tapi bukan benda yang ringan. Bukan benda yang ringan, yang mudah. Itu. Tapi Allah Taala kata dalam Quran. Apa dia kata? Wa idza la'atainahum min ladunna ajran azim. Tapi kalau dibuat, Allah bagi pahala. Pahala banyak. Memang dapat pahala kita buat. Kan? Tapi orang ni banding pahala dengan adat, mana yang dia ambil? Banding pahala. Cuba kita contoh buat perbandingan. Saya selalu buat perbandingan macam ni. Tarawih, orang buat 20 atau 8, orang tak tahan nak ikut imam tu. Kacau dodol 8 jam boleh. Betul tak? Tarawih tu 30 hari. Mula-mula hari pertama penuh, lepas tu dekat-dekat hujung dah hilang orang. Itu tuan-tuan, dekat masjid siap aircon lagi. Siap aircon. Tapi tuan-tuan tengok kacau dodol, bukan ada aircon. Api sebelah tu, 8 jam. Boleh tunggu. Macam, betul je? Itu contoh perbandingan mudah. Artinya, tuan-tuan tengok, yang disuruh tadi oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, orang payah nak buat, yang tak disuruh buat. Tak gitu. Tuan-tuan, kalau contoh, tak ada kuih, raya tetap raya atau tidak? Kuih tak ada pun tetap, tu. Itu kan yang kita tengok orang buat. Cuba tuan-tuan tengok, berdiri masa sembahyang, tak kira tarawih dan seumpama dengannya, bukan lama. Tapi kalau bakal lemang berapa jam? Tu contoh dua. Bakal lemang berapa je? Berapa jam bakal lemang? Apa? Tak pernah buat. Tak pernah bakal. Tengok no lah tuan-tuan. Orang Bugis lain. Orang Bugis bakal apa? Apa? Lepat. Berapa jam buat lepat? Berapa jam buat lepas tu? Kalau banyak memanglah satu hari pun tak habis. Kan? Tak, ni kita tengok budaya kan. Bukan kita nak tolak budaya. Ada kalanya kita duk tengok adat itu ada boleh jadi hukum, ada. Tapi kita duk tengok masyarakat kita dalam masalah perintah Allah Taala tu yang paling senang pun payah nak buat. Banding yang kita buat tu yang biasa gaya tu, itu pun gaya satu hari je, tapi dia punya persiapan tu berjam-jam. Kan lemang 6-7 jam nak siap lemang tu. Kan? Belah api bukan belah aircon. Itu pun orang boleh tunggu lagi. Belum yang lain-lain tu. Belum. Tapi nak sebutkan tu lah. Benda yang Allah Ta'ala bagi simple. Pahalanya besar. Yang itu payah nak buat. Benda yang orang buat tu payah. Tapi orang tetap tak buat. Itu dia. Sebab tu kalau bab tu perbandingannya, apatah lagi kalau benda-benda yang lain, kita nak ajak orang buat baik, bukan satu benda yang senang. Contohnya gini, majlis ilmu ni tuan-tuan. Ajak majlis ilmu ni, kita dengar hukum hakam Islam, benda tu kan santai. Ada aircon, ada kipas, boleh duduk pakai kursi nyandor lagi kan. Contoh, maknanya santai. Tapi tuan-tuan, cuba baca cerita yang kita baca tu, kalau kita tengok cerita tu cerita zaman Nabi. Hak Nabi tu, contoh, katalah main judi, berzina, dan yang seumpama dengan yang jahat-jahat, main judi, berzina, riba dan seumpamanya,
Itu Nabi berdepan, benda real, bukan santai-santai. Nabi tegur orang berzina, ni Islam kata haram. Yang dia tegur tu betul-betul berlaku. Benda apa ni Arab, yang ini Islam kata tak betul, yang ini Quran kata tak boleh. Dan seumpamanya, Nabi berdepan real tu. Bukan maknanya sekadar cakap-cakap, real. Kita ni bila dengar cerita tadi, cerita hak Nabi berdakwah teruk dan seumpamanya, kita dengar boleh santai lagi dalam aircon dekat masjid kan. Nabi tak, itu real dia, real betul. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita dengar kuliah, kita faham betul-betul, itu bukan benda sekadar nak dapat pahala, tapi nak faham betul apa yang dibawa oleh Nabi, supaya kita boleh pegang benda tersebut. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang yang boleh bulan Ramadan dia istiqamah, masuk Syawal dia tak istiqamah. Yang dibuat masa bulan Ramadan tak istiqamah. Masa Ramadan, awal pergi semayang, awal pergi masjid, awal berbuka, awal bangun malam, awal, semua awal, ada waktunya. Kena bulan tak Ramadan, kena bulan Syawal, kan? Baru ke hari pertama Syawal, maknanya raya. Kebetulan kita bulan hari Sabtu, bukan hari Jumaat. Kalau hari Jumaat agak-agak sembahyang Jumaat tu ada orang atau tidak, kan? Sebab masing-masing pergi beraya. Sampai hari ni pun orang tak habis marhaban, tak habis open house, kan? Padahal tuan-tuan, pergilah cari mana-mana ustaz ataupun mana tok guru bila cerita pasal raya, berapa hari? 24 jam. Raya 24 jam je, bukannya lebih, 24 jam. Tapi benda tu jadikan budaya. Tak apalah tuan-tuan, kita ambil hadis lain, hukum lain tentang tu. Kita kata berziarah, ada hadis dia. Kemudian sedekah orang makan, ada, kan? Tak apalah bab tu. Tapi tuan-tuan, kita duk tengok kadang setengah orang, dia melaksanakan perkara tersebut, dia lupa benda wajib. Dia lupa benda wajib. Dia punya, apa bahasa orang sini panggil marhaban ni? Paraan bukan, apa? Marhaban lah. Oh, kalau Jawa sana paraan lah. Paraan, marhaban. Ada setengah lagi meraban terus. Saya datang ke sini, tuan-tuan tengok masih lagi ramai open house, orang ziarah. Tak apalah nak ziarah, hubungan silaturahim, okey, no problem. Tapi hak benda wajib, tanya, macam mana ustaz? Kan? Kita punya kuliah, kalau ustaz tak ada orang, marhaban lagi. Alasan tu. Padahal belajar tu bukannya sunat, belajar tu wajib. Tapi hak benda sunat tu, dia jadikan alasan, Pak, belum boleh lah ustaz nak buka kuliah. Kenapa? Orang pergi marhaban. Allahu Akbar. Ni masalah, tuan. Itu kalau satu hari raya, tuan-tuan, kadang-kadang kita duk tengok habis je sembahyang raya, kan ada setengah tempat jenis orang habis sembahyang raya, okey, rumah pertama, terus naik sampai satu kampung habis satu hari, kan? Bilal pun tak bang tiap waktu. Imam pun tak ada. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Kenapa? Imam jadi taikor meraban, kan? Bilal tukang baca doa, kan? Lahlas Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Bilal tak bang, imam tak datang. Jadi masjid tinggal gitu je, kan? Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Sebab saya pernah hari tu tuan-tuan, baru ni tuan-tuan kuliah 3 Syawal, saya dah kuliah 3 Syawal dah kuliah. Datang itu Bilal beritahu, ustaz, imam kirim salam. Kenapa? Imam tak ada malam ni. Gimana? Imam balik pergi tengok cucu. Wah, tu tuan-tuan, kan? Padahal kalau kita duk tengok tuan-tuan, semayang tiap-tiap hari wajib, dah latih sebulan tu, satu hari raya fail, bagi suka sikit aja habis, nak jaga payah. Ajar macam jalan ni, betul tak? Bagi suka sikit, raya tu memanglah Islam kata boleh nak bersuka, suka boleh, tak ada masalah, tapi kefarduan tetap wajib. Sebab tu tadi ayat ni kata Allah Ta'ala nak bagi pahala besar kepada siapa yang boleh jadi hamba dia, yang memegang perintah dia. Allah boleh bagi. Tu. Jadi maknanya nak istiqamah ni bukan satu benda yang senang. Nak ajar diri kita nak istiqamah. Bayang. Ni kalau tuan-tuan tengok, saya sebut tu kenapa tuan-tuan ni? Sebab kita kena faham apa yang diperintahkan oleh Allah. Cuba tuan-tuan tengok, ada orang yang pernah beraya dekat Mekah. Pernah tak? Beraya Mekah? Tak pernah. Kalau beraya kat Mekah, lepas habis sembahyang raya apa dia buat? Dia pergi tawaf balik, kan? Pergi umrah balik. Tak adalah nak pergi ziarah rumah ke,
Open house tak ada tuan-tuan. Tak ada. Itu dekat Mekah. Bukan maksudnya kita nak menafikan hak benda yang ada. Hak budaya tu tak jadi salah. Tapi yang jadi salahnya tuan-tuan, yang tak berapa nak kena, dengan kita menjaga budaya tadi tu, sampai benda yang rutin patut istiqomahkan ditinggal. Yang itu yang tak kena. Kan? Masjid kadang tak ada orang nak bak, masjid kadang tak ada imam nak jadi imam. Kenapa? Sibuk raya. Bayang tuan-tuan kalau lepas maghrib tu marhaban, agak-agak isyak tu sembahyang kat mana tu? Kan? Itu jenis yang kalau kaki masjid. Yang memang jenis tak kaki masjid, yang pernah saya tanya lagi pula, marhaban dah siap WhatsApp grup kampung, okey malam ni disiapkan 10 rumah. Kan? 10 rumah untuk grup kampung. Tuan-tuan, yang pergi masjid, orang tu juga. Yang lain tunggu kat rumah. Tunggu kat rumah orang. Nombor 1 rumah siapa? Tunggu kat situ. Semayang maghrib pun tidak. Semayang isyak pun. Nah, ni masalahnya, tuan-tuan. Padahal semayang tu benda wajib. Tu yang benda masalahnya, tuan-tuan. Kalau Nabi dah kata, la tusahabu ilal mu'minan wa la ta'kulu ta'amaka ila taqi. Engkau jangan bersahabat kecuali orang beriman. Jangan bagi makan kecuali orang yang Dah kalau tak semayang tuan-tuan dibagi makan, Allahu Akbar. Kan? Kalau yang datang tu orang yang bukan Islam, tuan-tuan, kita bagi makan. Kalau bahasa Jawa apa? Genah orang kafir. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Melayu apa? Sah kafir tak apa tuan-tuan. Dia tu tak Islam, memanglah tak Islam, tak semayang tak apa. Atas dasar kejiranan, kita nak bagi dia makan. Okey, no problem. Hak yang ini nama pun Islam lagi. Mengucap boleh lagi. Bab semayang tak ambil pot. Tu ustaz kena tegur tuan. Sebab tu itu berlaku memang macam tu. Kebanyakannya bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Tapi sebab selalu dua orang cerita kan, habis-habis kuliah bawa ustaz pergi minum, lepas tu pengurusi cerita, ustaz, kita tanya macam mana marhaban? Marhaban buat satu hari 20 biji buat rumah. Berapa hari habis? 5 hari habis. Tanya soalan, semayang mula bila? Lepas maghrib. Isyak kat mana? Isyak berhenti kejap. Dia kata lepas pergi surau semayang, lepas tu sambung. Tanya, berapa ramai datang surau? Yang biasa ustaz. Habis yang tak biasanya tu tunggu rumah. Tu yang dia masalah. Bab makan ni memang tuan-tuan, orang bab makan ni tak semayang pun nak makan. Kan? Tu bab makan. Tapi Nabi ajar makan kita nak bagi tu biarlah orang yang semayang, yang bertakwa. Tu kedudukannya. Itu satu. Yang kedua pula, kita tengok ramai orang pergi masuk rumah orang, jenis tuan-tuan mata lalat, bukan mata lebah. Tak gitu. Jenis kita memanglah pergi ziarah tu bagus, alhamdulillah, tapi pergi rumah orang jadi mata lalat. Faham tuan-tuan mata lalat? Kan? Maka mata lalat ni saya contohkan ini. Contohlah ni mata lalat. Masuk rumah dah marhaban, dah selawat, maka wakil jemaah kata, saya mewakil jemaah minta ampun maaf kalau ada kesalahan dengan tuan rumah. Tuan rumah pun bangun, saya pun sebagai tuan rumah mewakili keluarga minta maaf. Jadi dengan ni kita sama-sama kosong. Tuan rumah betul-betul keluar air kosong. Dah kosong-kosong, keluar betul air kosong. Anggap-anggap tuan-tuan, orang yang datang tu apa dia cakap? Keluar je rumah, tuan rumah sekali tengok kat garas tu, kereta lah begini. Keluar air kosong. Lokik betul. Ni mata lalat. Mata lalat. Tak kata bersyukur. Tuan-tuan, ni banyak ni tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, kita ni kalau ada dosa, kalau ada salah, minta maaf. Padahal tadi baru minta maaf, dia keluar rumah. Bakhil kedekut betul, baru minta maaf kosong-kosong, buat lagi dosa. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan, budaya Melayu ni, ini saya sebut budaya Melayu, minta maaf hari raya. Konsep tu betul ke salah? Konsep tu betul ke salah? Konsep tuan-tuan minta maaf hari raya ni, dalam hadis Nabi kata, Quran kata, minta maaf ni bila ada dosa. Bukan bila ada raya. Minta maaf ni, minta ampun dosa, bila ada dosa, maka ketika itu kena bertaubat, kena minta maaf. Bukan minta maaf ni adanya hari raya. Jadi tengok masa buat dosa tu bila. Kalau masa buat dosa tu bulan puasa lah. Jangan
Tak apalah, nanti tunggu raya berapa hari lagi? 5 hari lagi nak raya. Nanti kat raya kan kita minta maaf lah. Tu salah, konsep yang salah dengan Quran. Tu yang saya kata itu. Budaya Melayu tak kira, Bugis Banjar pun sama juga kadang. Dia gaduh hari raya, gaduh hari raya. Gaduh bulan Ramadan tu gaduh. Tapi minta maaf hari raya. Tu salah. Satu Ramadan gaduh laki bini. Punca gaduh sebab masak tak kasih garam. Puasa, sama-sama puasa. Jadi bila nak buka rasa tengok tak masin, maka suami kata, Mina, kau ni macam ngajar abang nak kahwin lagi. Tu mulut biasa. Tu kan biasa orang kita. Dia cakap gitu. Isteri ni pantang dengar tu. Ayat tu dia pantang. Kan? Abang malam ni tidur serambi saya tidur dalam bilik. Dia punya panas tu. Suami cakap macam tu, bini keluar macam tu. Agak-agak dia cakap, abang tidur kat serambi, saya dalam bilik. Pahala ke dosa tu? Macam? Dosa. Bila nak minta maaf tu? Hari raya. Hari raya. Ni mbak fahaman tak betul. Sebab kenapa? Cuba tengok dalam hadis Nabi kata, isteri tu dia buat salah. Kalau dia tak minta maaf ketika dia buat salah, malam tu kalau dia tidur dalam keadaan dimurkai oleh suami dia dilaknat oleh malaikat sampai ke pagi. Kalau satu Ramadan dia buat benda tu, minta maaf satu Syawal, 30 hari kena laknat hari-hari. 30 hari dilaknat oleh malaikat. Jadi artinya bukan mesti tunggu Syawal. Masa dia buat salah, masa itulah minta maaf. Itu bab laki bini. Belum bab yang lain. Jadi sebab itulah kita tuan-tuan nak merealisasikan benda yang diperintahkan oleh Allah. Pertama kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena faham. Bila tak, itulah yang jadi masyarakat kita tuan-tuan. Dia jadi satu budaya. Padahal dosa ada tu. Itu yang kita kena faham elok-elok. Sebab apa? Mati kita ni dia tak tunggu raya. Kalau mati tu tuan-tuan tunggu raya, tak apa, boleh minta maaf dulu. Tapi mati tak tunggu raya. Ada belum sampai raya pun dah mati dulu. Mati. Tuan-tuan. Jadi kita kena ingat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya, beramal dengan syariat, kita kena patuh perintah Allah Ta'ala dan kita jangan ada alasan ataupun modify kita punya faham sendiri. Saya contoh yang kedua tuan-tuan. Ada baru-baru ni ada satu isu. Ini bagus juga kalau kita nak faham. Ada satu artis tu. Dulu dia pakai tudung, lepas tu dia buka tudung balik. Kemudian dia buat statement tu biasalah publish dekat media. Dia kata apa? Saya buka tudung ni saya tak nak jadi hipokrit. Saya tak nak jadi hipokrit. Hipokrit ni bahasa Melayu apa? Munafik. Tu. Tuan-tuan tengok gini fahaman. Ni bukan munafik lagi ni. Ni bukan jenis munafik, ni jenis satu ilmu tak ada, kemudian pandai nak mengolah hukum Allah Ta'ala, kemudian sebenarnya melawan Allah Ta'ala. Dia punya perbahasan macam ni tuan-tuan. Semayang tu wajib. Tutup aurat tu wajib. Baik, persoalannya makna wajib tu apa? Makna wajib tu? Mesti buat. Ni makcik faham wajib tu apa? Wajib tu apa? Buat dapat pahala, tak buat dapat lawan kepada haram. Kan? Haram ni buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Jadi wajib ni, wajib tu mesti buat. Kalau tak buat bahasa Melayunya senang apa? Wajib ni apa? Paksa buat. Tu maksud dia. Wajib tu adalah mesti paksa. Kau setuju tak setuju mesti buat. Ikhlas tak ikhlas mesti. Semayang macam tu juga wajib. Saya nak tanya tuan-tuan, wajib tak ikhlas ketika semayang? Wajib tak khusyuk? Tetapi kalau khusyuk dan ikhlas tu tak dapat, nak ditinggalkan semayang ke? Tak, wajib tetap tak buat. Tu sama macam tutup aurat, benda tu wajib. Bila wajib tu, kamu ikhlas ke tak ikhlas, wajib tutup. Tu bukan cerita pasal hipokrit. Sebab hipokrit tu dia tak faham agama Allah Ta'ala. Jadi macam tu. Boleh faham tuan? Benda wajib, paksa buat. Allah Ta'ala bila hukumkan benda tu wajib, bermakna Allah paksa untuk kita buat.
Maka orang kata, ustaz, kan Islam tu tak boleh paksa. Betul, Quran kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ni untuk jenis orang yang kafir, maknanya dia tu tak boleh paksa untuk masuk Islam. Yang itu tak boleh. Orang kafir ni dia kena faham Islam, kemudian kalau dia nak masuk Islam dia kena rela, kita tak boleh paksa. Tetapi kalau dia tu memang dah orang Islam, yang itu memang kena paksa. Sebab tu anak kita tuan-tuan dalam hadis kata, kamu kena suruh semayang umur 7 tahun. Kalau 10 tahun tak semayang, apa kena? Rotan. Rotan tu paksa tak paksa? Paksa lah tu. Bermakna wajib. Nak tak nak kena terima, kena buat. Tiba-tiba ada orang kata, aku ni tak pakai tudung sebab aku tak nak jadi hipokrit. Itu bukan hipokrit tuan-tuan, tu bangang bodoh namanya. Sebab tak belajar. Kan? Ada pula dia punya penyokong dan follower tu. Kan? Bila ada seorang cakap macam tu, mesti ada tak pengikut? Ada. Mesti ada gitu. Maka bila cakap, saya tak nak hipokrit lah, saya nak buka tudung lah. Tuan-tuan, bodoh tu namanya. Sebab tu belajar tu wajib. Sebab tu belajar tu wajib. Ni tuan-tuan, kita kena faham betul. Wajib. Kalau maknanya kita tuan-tuan, semayang ni nak nunggu khusyuk dan ikhlas tuan-tuan, artinya bila tak khusyuk, tinggal semayang lah. Kan? Itu yang tak betulnya tu. Sebab itulah kita dilatih oleh Allah Ta'ala. Orang yang dah memang terima Islam, memang wajib dipaksa untuk beramal dengan Islam. Ataupun bahasa lain nak faham ginilah. Kalau seorang yang bukan tentera, dia tak payah kawat. Tapi kalau dia masuk tentera, dia wajib kawat. Orang polis, dia kena kawat. Yang tak masuk polis kena tak payah kawat. Kenapa? Sebab dia terikat dengan undang-undang. Orang Islam, bila dia terima Islam, dia terikat dengan undang-undang Islam. Orang yang bukan Islam, kita tak boleh nak paksa sebab dia belum redha untuk terima. Yang itu yang kita kena faham. Jadi oleh kerana kita ni berada dalam zaman yang orang kata langit terbuka, global, maka kita duk tengok orang hari ni, dia bukan global dah, dia jadi goblok. Dia bukan global lagi tuan-tuan, jadi goblok. Sebab kenapa? Tak nak faham agama. Bila orang ulama cakap, ustaz cakap, tok guru cakap, masa tu dia kata yang ini ni jenis menunggang agama. Macam-macam lah perkataan. Tak tahulah dia nak tunggang apa benda. Tu yang kita duk tengok hari ni tuan-tuan. Kita sekali tengok tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Tu sebab kenapa Al-Nabi kata, peganglah Al-Quran, peganglah hadis Nabi, kat mana juga zaman kita tidak akan sesat. Tu kata Nabi SAW. Dalam suasana hari ni tuan-tuan, kita duk tengok macam-macam orang. Kan? Sampai pening. Sampai pening. Jadi kita ni dah biasa duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, jangan sampai kita tinggal majlis tu. Kan? Ada juga kadang-kadang setengah orang tuan-tuan, dia boleh duduk majlis tetapi dia tak terima ilmu pun ada. Ada tuan-tuan. Dia boleh duduk majlis, tak apa nak dengar, tapi nak terima tu payah. Itu yang Nabi SAW pernah tegur dulu. Zaman Nabi SAW pernah tegur, ada tiga orang datang pergi majlis ilmu. Tuan-tuan kita tengok hadis tu, hadis sahih. Datang majlis ilmu 3 orang. Seorang tu datang tengok-tengok depan tu kosong, terus dia duduk depan. Hak seorang tu duduk belakang. Hak seorang tu tengok balik. Kan? Nabi tu tengah bercakap tu. Nabi asal tak respon. Nabi bercerita, cuma dia tengok ada 3 orang datang, seorang duduk depan, seorang duduk belakang, seorang balik. Maka bila Nabi ni nak ujung tu, dia respon. Nabi respon dengan gaya 3 orang tu. Nabi kata yang nombor 1 tu, dia nak mencari payungan Allah Ta'ala. Payungan, bermakna dia berada dalam payungan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu dia duduk depan. Sebab depan dia kosong. Jadi tuan-tuan duduk belakang, tuan-tuan nak cek payung ke tak payung tu, tuan-tuan fikir sendirilah. Tu. Tak cakap terang je, nak cakap sindir-sindir. Buat apa tuan-tuan, kita ni semua jenis orang faham. Kan? Lain kalau kita orang kata macam orang baru dapat menantu. Orang baru dapat menantu, nak cakap tu dia nak tengok gaya macam mana kan. Kadang makan sambil nyindir, tu baru dapat menantu. Kan? Ini menantu tu dah 10 tahun, bukan menantu dah jadi hantu dah. Kan? Jadi itu kita kena faham tu. Kalau baru kenal tak apa tuan-tuan. Ini dah puluh tahun kenal. Agak-agak tuan-tuan saya kuliah sini dah berapa tahun? Oi,
Dekat lebih tu rasanya. Kalau saya pernah dekat Keratung tu tuan-tuan, saya dah mengajar kat sini 24 tahun. Seingat saya 24 tahun. Bermula daripada tahun 2000. Tu 24 tahun kitab hadis. Sini tuan-tuan, rasa saya lebih awal daripada tu. Lebih Oh 205. Oh kurang lagi. Maknanya dekat-dekat belas tahun, dekat puluh tahun juga dah tu. Tu lama dah. Maknanya bukan sekali dua kenal tuan-tuan kan. Jadi cakap kena tegang. Cakap kena tegang, dah biasa dengar. Tu. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena jelas benda tu. Takkan nak nyindir-nyindir lagi. Jadi tak faham tuan-tuan. Sebab tu dalam bab Islam ni tuan-tuan, kita kena jelas. Barulah orang faham. Kadang-kadang cakap nak kena nyindir, oh payah tuan-tuan. Kan? Payah. Sebab tu tuan-tuan, kalau buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi ni dia ada keadaan, ada ketikanya dia bercakap dengan cerita. Dengan cerita, dia bawa cerita panjang-panjang, lepas tu dia tutup. Orang faham ikut cerita. Kan? Ada kalanya macam tu. Maksudnya contoh cerita orang dalam gua, 3 orang. Cerita amal soleh. Dia bawa cerita. Habis hadis tu sekadar tu. Ada kadang-kadang Nabi dia tak buat cerita. Dia bawa direct aja. Direct. Kenapa? Dia tahu dah. Orang depan ni dia bukan baru sekali, dah biasa dengar. Mana dia cakap direct lah. Ada begitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita ni bila duduk dalam majlis ilmu, kita kena bersikap, hati kita kena buka. Kalau tak, tadi jadi macam tadi. Hak Nabi tegur 3 orang. Satu duduk depan ni nak dapat payung Allah. Hak yang belakang tu, kata Nabi yang duduk belakang tu, dia sebenarnya malu dengan Allah Ta'ala. Malu. Jadi Allah malu dengan dia. Jenis orang malu duduk belakang. Itulah tuan-tuan. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Tapi tengok gaya lebih kurang lah. Habis nak cerita macam mana lagi ya? Tu. Kan? Hak yang satu lagi sahabat Nabi tu dia terus balik. Kan? Maka kata Nabi, hak yang satu tu berpaling daripada majlis. Maka Allah berpaling daripada dia. Itulah hadis Nabi. Tuan-tuan tengok kenyataan saya ni tuan-tuan dalam kitab hadis 40 cerita pasal Fadailul Ilmi yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ada hadis tu di situ. Tu. Jadi maknanya disebutkan kadang manusia tu dia ada datang majlis ilmu tapi tak dapat ilmu. Datang pun ada juga. Hak yang jenis tadi balik terus. Allah palingkan. Hak yang ni yang malu. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan memang jenis tak tahu malu. Wallahu a'lam. Dia cakap tegang gitu. Kan? Itu dalam hadis begitu. Sebab tuan-tuan, selalu saya pertegaskan bahawa sebab tu nak beramal ilmu bukan satu benda yang senang. Nak beramal tu. Walaupun kita dah selalu dengar, tapi kalau Allah Ta'ala tak pimpinkan, tak bagi kekuatan, memang tak mampu nak buat. Memang tak mampu nak buat. Tuan-tuan tengok contoh sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni lebih baik daripada 27 kali sembahyang seorang. Dan sembahyang jemaah tu lebih afdal daripada sembahyang dekat rumah. Hadis tu dah selalu kita baca, dah selalu kita dengar. Tuan-tuan cuba tengok. Bila bang subuh, berapa ramai yang boleh dengar Bilal bang, orang boleh datang. Kadang-kadang bang yang tak boleh datang tu sebelah rumah, sebelah masjid. Bang, Allahu Akbar sedap, tapi tak boleh datang. Sebelah masjid. Itu contoh dia. Tapi tuan-tuan, kalau nak pergi berjalan, pergi Tanjung tu, boleh pula pergi. Nak pergi tengok tepi pantai, kan? Nak pergi beli dekat mall, boleh pergi. Jauh-jauh pun boleh pergi. Masjid tak mampu nak pergi. Sebab tu tuan-tuan, yang saya nak sebutkan, orang yang mampu datang masjid itu adalah orang pilihan Allah. Bukan kita tuan-tuan. Kalau kita ni, kita kata kita sendiri, kekuatan kita, memang kita belum tentu lagi. Tapi Allah pilih kat kita. Sebab kenapa Allah rindu dengan kita? Allah nak tengok siapa yang pergi tengok rumah aku. Allah rindu tu. Allah rindu dengan suara orang yang berdoa, minta dengan dia. Allah rindu. Tu. Ustaz, walaupun saya tak masjid, saya semayang kat rumah. Ada begitu juga hujah dia. Kalau hujah ni biasa saya jawab macam ni. Saya jawab macam ni. Macam tuan-tuan, orang sebelah rumah bagi ketupat. Sebelah rumah bagi ketupat kat kita. Kita pun ambil handset, kita pun jawab kepada orang tadi tu nak ucap terima kasih. Kan? Pakai WhatsApp.
Orang rumah tanya, bang, WhatsApp siapa? Alah orang sebelah tadi tu, antuk ketupat. Jadi abang ni nak ucap terima kasih. Hai, pakai WhatsApp sebelah rumah je pun. Pergilah, pergi rumah tu bercakap terima kasih. Takkan nak pakai WhatsApp teruk, no. Kan gitu. Orang rumah kata tu. Padahal kita nak ucap terima kasih. Elok tak elok? Elok kan? Tapi cara tu pakai WhatsApp bukan pergi. Padahal sebelah rumah. Jadi isi kita kata, alah teruk no lah abang ni. Padahal jiran kita bang yang bagi tu. Bukan Kuala Lumpur sebelah rumah. Pergilah sebelah beri carut. Terima kasih. Kan gitu. Dah yang dimaksudkan saya kat situ ialah kita ni bukan sekadar ketupat tu. Allah Ta'ala bagi nyawa. Allah Ta'ala bagi sihat tu. Kita nak ucap terima kasih dekat rumah. Pergilah ke masjid tu sebagai rumah Allah Ta'ala. Kan? Bukan tak ada nafikan kat rumah, kat masjid tu. Kat masjid. Itu yang dikatakan keutamaan pergi ke masjid. Tuan-tuan kan baca dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa Tuan-tuan tengok asbabun nuzul ayat ni dalam surah Yasin. Ni cerita pasal ayat ni turun kepada zaman Nabi. Ada sahabat Nabi dengar ayat ni, hari akhirat besok mulut ditutup, tangan kaki bercakap. Ceritanya apa? Cerita pasal orang pergi masjid. Dia kata setiap langkah kita tu dia akan ditulis. Ditulis oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi ada sahabat Nabi tu, dia rumah sebelah masjid. Dia kata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak pindah. Pindah mana? Jauh lagi masjid. Kenapa? Supaya langkah aku banyak. Langkah banyak nak pergi, nak pindah tu, nak tukar jauh lagi untuk pergi ke masjid. Kita ni agak-agak tuan-tuan jauh, agak-agak pergi dah. Sayup-sayup jadi mata rahim. Kan? Ya arhamar rahimin. Melayu-layu Bilal. Tidur lagi. Kan? Kalau jauh tu. Tu contoh. Kalau zaman Nabi tu dia nak pergi lagi jauh. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu Saya pernah cerita pada tuan-tuan seorang nama apa ni Bujuduk tu. Siapa namanya dulu? Saya sebut kepada tuan-tuan sahabat Nabi. Nama bin Bujudud, saya lupa lah nama dia. Tapi Bujudud lah tu cerita dia. Sahabat Nabi yang seorang sahabat namanya Ibnu Bujudud. Dia ni tuan-tuan sembahyang subuh, Nabi tak suruh sahabat qamat kalau tak nampak dia. Tu. Ibnu Bujudud tu, kalau tak nampak dia, Nabi takkan suruh qamat. Bilal takkan suruh qamat. Jadi bila dia sampai barulah qamat. Sampai baru qamat. Dan dia ni pula bila datang duduk tepi. Dia tak duduk belakang Nabi, duduk tepi. Artinya dia tak nak ambil cara tentang orang, yang penting dia pergi sembahyang berjemaah, kan? Jadi tuan-tuan, satu ketika Nabi SAW nak suruh sahabat qamat tadi, dia tak sampai-sampai. Tunggu dia. Sampai tunggu, dah nak cerah dah. Jadi lah Nabi suruh qamat. Qamat, bila qamat semayang sekali tengok-tengok pun tak ada. Nabi tanya sahabat, dia kata, kau tahu tak mana Ibnu Bujudud ni? Selalu dia pergi datang, subuh misi berjemaah, hari ni tak ada. Maka satu sahabat mengata, ya Rasulullah, aku tahu rumah dia, tapi aku tak tahu kenapa dia tak datang. Aku tak tahu kenapa dia tak datang. Jadi Nabi pun kata dengan sahabat, okey, ni lepas subuh ni kita pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Kita pergi tengok kenapa dia tak datang pagi subuh ni. Selalu memang tak pernah miss, tapi hari ni dia miss. Maka sahabat Nabi dengan Nabi pergi sampai rumah dia daripada lepas subuh sampai duha. Tuan-tuan, dekat ke jauh? Daripada lepas subuh pergi rumah dia, duha baru sampai. Kira-kira berapa jam? 2 jam lah kan? 2 jam. Daripada Masjid Nabawi pergi rumah dia tu 2 jam. Sauban bin Bujudud nama dia. Sauban bin Bujudud. Tuan-tuan tengok search Google, tengok macam mana cerita Sauban bin Bujudud itu. Maka pergi sampai rumah dia waktu duha, Nabi beri salam, isteri dia keluar. Beri salam balik, maka Nabi tanya, mana pergi Sauban ni? Isteri dia kata, wahai Rasulullah, pagi ni dia memang tak pergi subuh, tapi pagi ni Allah ambil nyawa dia. Rupanya mati tak sembahyang subuh. Tak pergi berjemaah tu subuh. Masa tu dia mati. Artinya tak pernah tinggal sembahyang subuh berjemaah, cuma hari dia tinggalkan subuh tu hari mati dia. Tuan-tuan, kalau kita compare bab ni dengan dia, agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Dia tu tak tinggal sembahyang subuh, meninggalkan sembahyang subuh kecuali hari mati dia tu.
Nak pergi ke tempat sembahyang Nabi ni 2 jam jalan. Bukan ada kereta MERS atau CRV tuan-tuan macam ustaz tu. Tak ada tuan-tuan. Jauh-jauh dia pun ada CRV. Ni Sauban bin Bujudud tuan-tuan, mana ada CRV zaman tu. Kan? Dan isteri dia tu sendiri pun tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, cumanya aku ni ketiga mati dia tu, sebelum pada nak mati, ada 3 perkara dia sebut tu. Tu yang aku tak faham tu. Tu yang aku nak tanya engkau tu. Ni satu kisah jauh dah, Sauban bin Bujudud tu nak pergi semayang tapi tak tinggal semayang subuh berjemaah. Cuma ketiga dia mati. Kita tuan-tuan, hujan lebat, subuh tak berjemaah. Kan? Kadang-kadang cuma angin lebat sikit, angin kuat sikit je. Orang rumah kata, bang, jangan bang, saya seorang kat rumah ni, tak pergi. Tu kan? Kita tu kita. Kan? Kadang-kadang kita ni lagi pula kadang-kadang kena makan pula lemang banyak sikit, daging rendang banyak sikit, kena gaut bagi datang. Lalah kata, macam mana bang nak pergi tak? Isteri dia semangat nak pergi ni. Tak apalah. Gaut abang ni tak tahan ni kalau nak duduk lebih. Tak pergi tu. Bau sikit aja tu. Terus tak pergi. Sauban bin Bujudud ni tadi, tuan-tuan, isteri dia kata, aku dengar masa sebelum mati, dia kata apa? Pertama, dia sebut yang pertama, kenapa tak jauh? Tu ayat dia. Kenapa tak jauh? Alangkah baiknya kalau jauh. Tu. Itu cakap dia. Kenapalah tak jauh? Alangkah baiknya kalau jauh. Jadi isteri tanya kat Nabi. Nabi tuan-tuan pun cerita. Nabi cerita. Sebenarnya masa belum pada mati, Allah Ta'ala buka hijab untuk tengok kebaikan yang dia buat masa dia hidup. Allah buka hijab dia. Itu kata Nabi. Sebelum pada dia mati. Dan kita ni kalau mati tuan-tuan, ketiga dah tak boleh nak cakap apa. Tak boleh nak cakap dengan orang yang hidup. Sakar atau maut. Allah buka amal kita tu. Kita akan nampak. Nak explain kepada orang sebelah. Tak gerti. Kan? Dah tak boleh nak cakap. Jadi Nabi kata, suami kamu ni dulu, dia pergi masjid, sembahyang subuh 2 jam, istilah kita lah 2 jam. Jadi Allah buka sebelum pada matinya pahala dia pergi jalan tu, pergi masjid tu, yang tak tinggalkan subuh berjemaah, pahala. Jadi sekali dia tengok pahala dia tu, orang kata tak banyak. Jadi dia kata, kalau lah dulu aku lebih jauh pada ni, tu sampai macam tu. Lebih jauh pada tu, makna boleh pergi masjid sembahyang subuh berjemaah, jauh. Kita tak tahan tuan-tuan. Bukan jauh, nak tunggu isyak je. Itu pun kaki. Yang kedua dia kata, isteri dia kata, aku tengok laki aku cakap, dia kata, kenapalah tak semua? Kenapalah tak semua? Kenapalah tak semua? Maka Nabi kata, Allah buka ketika dia nak mati, Allah buka amal dia. Rupanya dia daripada rumah tadi tu, dia nak pergi ke masjid, dia jumpa orang miskin. Jadi dia tu ada roti, dibelah 2, dia kasih 1, dia makan 1. Mana-mana sedekah dia tu Allah bukakan. Dia kata berapa banyak dia dapat dengan sedekah macam tu. Jadi oleh kerana dia nampak tu, dalam hati dia tu, alangkah dulu kalau aku tahu bagi semua, tak bagi separuh. Tu. Sampai macam tu. Sebab Allah buka dia punya pahala kerja baik dia. Yang ketiga, suami aku kata, kenapalah tak yang baru? Kenapalah tak yang baru? Jadi Nabi kata, sungguhnya dia masa nak pergi ke masjid, ada jumpa satu orang tua kesejukan. Jadi dia pakai baju, istilah kita baju blazer tuan-tuan. Baju lama tu, dia buka, dia bagi. Orang tu pakai, sama-sama pergi masjid dengan Nabi. Sebab cuaca Madinah ada kalanya cuaca dia sejuk, ada kalanya begitu. Jadi tuan-tuan, Allah buka dia punya hijab ketika nak mati, pahala dia bagi baju tu. Baju lama, bukan baju baru. Baju lama. Tu yang dia kata, kalaulah ada yang baru. Kalaulah baju tu baru nak bagi. Macam kita lah tuan-tuan. Bagi orang, baju buruk bukannya baju yang tempah tu. Kan? Orang mati, kan? Bila orang mati, tengah sembahyang mayat, tuan rumah tu bungkus pakai kertas surat khabar baju lama si mati. Tak gitu. Lepas tu dia bagi. Dia bagi pada siapa? Orang tengah sembahyang. Tak gitu, Mak. Sini ada budaya macam tu. Tak pernah buat.
Saya pernah pergi mana-mana tempat, kadang-kadang dia suruh sembahyang mayat. Kan? Habis sembahyang mayat tu, tiba-tiba ada kertas surat khabar tu, lipat-lipat, bagi-bagi. Buka tu, baju si mati dulu. Ha? Apa dia? Tak dibagi tu. Orang dibagi tu. Yang biasa yang saya pernah jumpa. Kan? Itu yang apa? Yang dah lama. Kalau nak bagi tu, yang baru tempah. Yang baru tempah tu, belum sampai rumah tu. Tengok-tengok ada tak baju, kasih yang baru. Itu betul. Dapat pahala penuh. Itulah sejarah Sauban bin Bujur tadi. Jadi maknanya, mereka walaupun dalam keadaan macam tu, berusaha nak buat benda yang terbaik. Berusaha. Itu dia. Tapi bukan senang untuk buat macam tu. Jadi kita kena latih. Kalau tak latih, memang payah. Kena latih. Wallahu alam. Sekadar itulah malam ni. Ayat ada beberapa ayat tu tak dihuraikan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Untuk malam ni cukup sekadar itu. InsyaAllah. Ayat yang kita akan sambung nanti ialah ayat 69. Ayat 69. Untuk malam ni sekadar itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tuan-tuan malam ni kena cakap sikit tuan-tuan tung derma saya tu. Kalau siapa-siapa ada harta banyak, sebab madrasah saya ni tuan-tuan nak membetulkan pagar tuan-tuan, pagar. Pagar tu dah runtuh. Balik raya, budak balik tolak sikit, bam jatuh. Mana dah lama. Lama-lama pula tuan-tuan, kalau tengok lama dah 15 tahun dah. Dah 15 tahun. Benda tertutup, tak buka, sekali sentuh jatuh. Untung tak apa-apa tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dengan derma yang ada tu, moga-moga Allah Ta'ala bagi keberkatan insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.